Okay, kita mula dengan baca doa dululah. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Baik, hari ini kita mulakan dulu. Okay. Boleh dengar tak dekat ni? Dekat Telegram boleh nampak tak slideshow ni? Tak ada masalah tak? Kalau delay ke lag ke khabar sebab cikgu tak nampak ni screen. Okay, jadi cikgu mulakan apa ni standard ataupun apa yang patut awak dapat lepas kelas hari ni 1 jam setengah ni sepatutnya. Tapi kalau habis cepat kita tamatkan cepat lah kalau boleh cover semua hasil pembelajaran yang sepatutnya kita capai hari ni lah. Okey, 7.2.1 awak boleh cerita, memberi halkan ni maksudnya awak boleh cerita macam mana pembentukan imej akhir oleh teleskop dengan mikroskop. Okey, jadi siapa yang belum lagi faham cara untuk lukis rajah sinar, dia kena cover balik 7.1 dulu. Kena betul-betul faham kaedah untuk lukis rajah sinar, topik 7.1. Sebab kalau tak pandai lukis rajah sinar, basic nak lukis daripada mana ke mana, nak langgar tiang, nak pergi fokus, nak dapat imej semua tu, awak tak boleh faham konsep untuk teleskop dengan mikroskop. Okey. Jadi yang pertama awak mesti tahu nak cerita tentang macam mana pembentukan imej oleh teleskop dan mikroskop. Yang kedua, mesti tahu macam mana nak reka teleskop ringkas. Kena ingat KSSM dia ada soalan reka cipta. Sebelum ni pun awak dah ambil MPP TOV, MPP 1, MPP 2. Awak dah tengok dah soalan, awak kena cipta. Ada 2 soalan reka cipta. Awak mesti tahu macam mana nak lukis hasil ciptaan awak, nak label dan nak ceritakan konsep dia. Jadi kena tahu nak reka, nak reka kena tahu basic asas teleskop tu macam mana. Okey, dan yang ketiga, awak boleh berkomunikasi. Maksudnya boleh ceritalah, tadi memberi halkan, ni berkomunikasi, serupa je. Maksud dia awak boleh ceritalah. Okey, apa aplikasi kanta dalam peralatan optik. Maksudnya bila soalan tu tanya, contohnya kanta pembesar. Apa konsep yang digunakan oleh kanta pembesar? Macam baru ni ada soalan tanya, kenapa kanta pembesar diguna oleh orang yang rabun dekat? Rabun dekat, kenapa guna kanta pembesar? Jadi awak kena kaitkan dengan konsep aplikasi alat optik tu, iaitu kanta pembesar dia boleh membesarkan imej. Itu kena tahu. Jadi teknikal untuk jawab soalan, kena tahu basic dulu aplikasi bagi setiap kanta. Okey, setakat ni jelas apa yang awak patut dapat lepas kelas ni. Kalau tak dapat 3 perkara ni, sia-sia masuk kelas hari ni. Okey? Boleh? Boleh ke tak? Boleh ke? Okey. Kenapa bunyi ah? Okey, yang pertama sekali kita kena ucap terima kasihlah pada semua saintis yang telah mencipta. Kalau tak ada saintis, tak ada alat-alat ni semua ni. Hari ni awak masa tingkatan 1 awak mula kenal dengan mikroskop. Awak dah guna mikroskop masa tingkatan 1 kan. Semua ni menggunakan aplikasi kanta. Okay? Nanti kita tengoklah macam mana satu-satu. Sebab untuk tajuk ni awak mesti mahir penggunaan aplikasi kanta dalam mikroskop, teleskop, kanta pembesar. Okay, kanta pembesar sikit je lah cikgu sentuh. Okey, jadi cikgu mulakan dengan kanta pembesar dululah sebab hari tu ada soalan pasal kanta pembesar ni. Okey, kanta pembesar ni jok kecek pakai tak? Masa sekolah rendah pakai dah rasanya. Okey, jadi untuk kanta pembesar,
biasanya dia membesarkan objek lah, tapi untuk kita faham secara umum, saiz image yang dibentuk oleh satu kanta dia bergantung kepada kedudukan objek dari pusat kanta. Kalau awak masih ingat cara penggunaan kanta pembesar, bila kita gerokkan kanta pembesar tu, dia akan image yang kita nampak tu dia akan berubah. Kalau kita letak jauh sangat dia akan blur. Kalau kita letak dekat sangat pun dia blur. Kita perlu gerakkan sehingga kita dapat satu titik yang kita dapat image paling tajam, paling sharp. Betul tak? Betul ke tak? Dia jadi krik-krik ni. Dengar ke tak dekat Telegram? Cikgu takut cikgu cakap seorang je. Telegram dengar tak? Senyap dah tu, padang tu. Dengar cikgu, dengar. Okey. Awak tolong respon bila cikgu tanya sebab cikgu takut cikgu lost cakap seorang. Cikgu syok sendiri sebab cikgu nampak screen screen PowerPoint je. Cikgu tak nampak awak di belakang tu lah. Okey, jadi yang cikgu kata bila kita gerakkan kanta pembesar ni kita buat gerak, katalah nak tengok semut. Semut saiz dia kecil, kita nak besarkan saiz semut tu, bukan kita angkat semut, kita gerakkan kanta pembesar tu sehingga kita dapat satu image semut yang besar dan tajam lah. Tajam maksudnya dia jelas, dia tak blur. Okey, kedudukan di mana kita gerakkan kanta pembesar tu sampai kita dapat image yang tajam tu, itu adalah titik fokus dia. Kalau masih ingat tajuk sebelum ni, awak lukis Raja Sina, ada F, ada 2 F kan? F tu adalah titik fokus. Kat mana pembentukan image yang paling tajam tu adalah F. Okey, dia tak sama Ada kanta yang F dia dekat dengan pusat optik. Ada kanta yang F dia tu jauh dengan pusat optik. Ikut ciri kanta tu. Okey. Jadi untuk peralatan optik, salah eja ni. Peralatan optik ada 3 lah peralatan optik utama yang mengaplikasikan konsep ni, iaitu kanta pembesar, mikroskop dengan teleskop. Okey, tapi kita nak fokus pada mikroskop dan teleskop. Okey, kena mahir untuk mikroskop dan teleskop untuk aplikasi Raja Sina dia. Okey, hak ni cikgu sentuh sikit untuk kanta pembesar supaya awak faham konsep macam mana kanta pembesar tu. Kalau awak masih ingat kanta cembung, kanta pembesar digunakan kanta cembung. Kanta cembung dia ada beberapa kedudukan objek. Okey, tapi untuk aplikasi kanta pembesar, kedudukan objek dia berada di depan F. Maknanya duduk di antara F dengan pusat optik. Dia duduk kat sini. Okay, duduk kat sini. Kan kita belajar hari tu ada 5 keadaan kan? Ada kedudukan objek di 2F, ada kedudukan objek antara 2F dengan F, ada kedudukan objek antara pada F, yang pada F tu dapat infinity, hak jauh tu, pas cerah tak jumpa jodoh dia tu, yang tu aplikasi teleskop. Okay? Kemudian kedudukan objek depan F, di depan F, maksudnya tak kira lah kat mana-mana pun asalkan antara titik F dengan pusat optik ni dia duduk tengah-tengah ni. Yang ni lah aplikasi yang diguna untuk kanta pembesar. Maksudnya sekiranya objek duduk di antara F dengan pusat optik tu, O tu, dia akan dapat image yang besar lah. Cumanya macam mana nak dapat image yang sharp, dia kena gerakkan kanta tu sehingga dapat kedudukan yang paling tajam lah. Paling tajam tu maksudnya bila dia betul-betul bersilang ni, baru dapat image yang paling tajam. Okay? Okey, apa hilang? Hilang pula. Kejap. Ni dah ni dekat Telegram nampak tak ni perubahan skrin ni? Nampak dah perubahan skrin ni? Baru nampak. Baru nampak. Okey. Sekarang ni kita nak tengok perbezaan antara mikroskop dengan teleskop. Okay, mikroskop kenal belaka tapi teleskop cikgu rasa awak tak pernah pegang lagi teleskop. Kan dia dah orang pegang teleskop. Siapa pernah pegang teleskop? Yang pernah buat cerak bulan mungkin pernah pegang. Awak pergi lawatan masa cerak anak bulan tu. Kalau pernah pergi pusat sains ke, kalau pernah pergi dekat planetarium ke, mesti pernah pegang lah yang ada pameran ada teleskop. Ada tak siapa-siapa pernah pegang teleskop? Macam mana rupa teleskop? Gana rupa dia? Macam spek mata ke? Adakah nampak macam spek?
krik. Baru je dapat video krik tu. Guna rupa teleskop. Cucu ke bosket? Cikgu nak tahu. Tajuk sebelum ni dah ada dah cikgu tunjuk gambar teleskop. Nak tahu awak ambil macam mana ke tak? Ya, macam mana rupa teleskop? Sama macam spek mata ke? Halo. Cakap seorang. Cikgu cakap dengan Ayang. Semangat. Macam spek ke? Adakah dia ada dua, boleh letak mata dua macam spek tu, kiri kanan? Ada. Dah dia macam mana? Cuba cerita sikit figure dia. Kalau awak boleh cerita, kalau cikgu tanya, Ayang rupa dia mana? Ada sayap, ada kaki dua. Okey, teleskop macam mana rupa dia? Secara umum, kalau awak tahu, setakat awak tahu. Macam mana rupa ringkas dia? Kalau siapa tengok video Panjang tengok. ya, dia panjang. Orang guna untuk cerap anak bulan tu lah. Nak tengok tak? Kalau nak raya mesti awak tengok kan. Ada alat yang diguna untuk cerap anak bulan, nak tengok bintang. Okey, background volume cikgu minta maaf, ada ayam-ayam yang sedang menjawab soalan-soalan cikgu. Anak murid dah jawab, anak ayam jawab. Okey. Tu mikroskop, ini adalah teleskop. Okey, sekarang ni kita dah masuk teknikal ni. Tolong fokus dan tolong tengok skrin. Jangan tidur atas katil dengar suara cikgu je. Buka buat syarat je tak ambuh. Okey. Siapa baru masuk Orang dah ada. Siapa baru masuk saat ni tu? Ayang kata saya. Okey. Jadi, cikgu nak terangkan dua alat ni, mikroskop dengan teleskop, dia guna kanta cembung. Okey, kanta cembung kat mana? Kalau masih ingat hari tu cikgu ajar ada banyak jenis kanta kan? Ada plano cembung, ada dui cembung. Okey. Ada plano cekung, ada dui cekung. Jadi kanta dia ada dua jenis. Kanta cekung, kanta cembung. Okey, dalam alat optik ni dia guna kanta cembung belaka. Cuma kanta cembung yang saiznya berbeza. Okay, satu yang tebal, satu yang nipis. Tapi untuk aplikasi mikroskop dengan teleskop, dia susunan dia tu terbalik. Susunan dia tu berbeza. Dia dua-dua guna satu kanta yang tebal, satu kanta yang nipis, tapi susunan dia berbeza. Mari kita tengok Okey. Jadi dia gunakan kanta cembung yang ketebalannya berbeza lah. Kalau kita tengok dulu kanta ni, yang sebelah kiri ni adalah kanta cembung yang tebal. Kalau bentuk dia gemuk dia lebih ni, perut dia besar ke depan dengan ke belakang ni, ini kita panggil tebal lah. Yang ni kanta cembung nipis. Okay, cikgu harap awak boleh kenal pasti lah. Ya? Cikgu tukar slide dah ke? Cikgu tunjuk kanta sekarang ni, gambar kanta. Dah nampak Dah. Yang Mikroskop. Lah. Tu sebab kena respon, kena royak Sekejap. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk slide ni. Kata cembung. Ya, ada dua kanta kiri kanan tu. Nampak? Ada. Okey. Nampak gaya dekat Telegram dia dok apa terima bila cikgu buat slide show. Dia kena guna apa ni? Hok nampak tepi gini ni. Sekejap, cikgu try slide show sekali lagi. Nampak tak perubahan warna ni? Kuning. Lepas tu ada biru. Tu bit sesa. Dah. Ya kerah? Kerah Ya tunjuk awal-awal je. Kita pun nampak balik tepi Oh gitu. Maknanya dok list slide show lah. Tak apa, cikgu tunjuk gini tak apa jadi skrin awak kecil sikit lah nampak. Tapi Tak apa. okey, asalkan boleh tengok. Tu yang penting, cikgu kena guna pen lain lah. Okey, gini. Kanta cembung ni dia ada dua kan. Kita akan guna untuk aplikasi ni, kita akan guna dua, satu kanta tebal, satu kanta nipis. Sebelum kita pergi ke aplikasi, kita kena tahu dulu konsep fokus tu lah, F yang cikgu sebut tadi, titik F tu adalah titik di mana kita dapat image paling sharp. Okey, awak kena jelas waktu titik F ni adalah titik di mana bila kita letak kedudukan kanta tu,
dari jarak antara, kan kalau contohnya kita nak tengok semut, okay, semut kat sini, lepas tu kanta pembesar kat sini. Kita kena gerakkan kanta pembesar ni dekat atau jauh tu, kita akan dapat satu kedudukan yang bila kanta pembesar duduk situ, semut tu paling jelas. Paling jelas tu kita panggil paling sharp. Jadi kedudukan antara semut dengan kanta pembesar ni dia ibarat objek. Semut ni adalah objek. Okey, lepas tu kanta pembesar ni titik paksi kanta tu adalah O dia, pusat optik dia. Jadi titik antara objek dengan O ni adalah jarak fokus F. So automatic F tu adalah objek duduk lah, kedudukan objek lah. Faham tak? Hak tu basic masa 7.1 subtopik sebelum ni. Jadi awak kena tahu untuk kanta yang tebal, F dia tu dekat. Jarak antara F dengan O kena tahulah O kat mana. O duduk tengah ni, pusat optik yang bersilang antara paksi utama dengan paksi kanta. Okay, kat sini O, bila kanta tu tebal, jarak fokus dia, panjang fokus dia adalah kurang. Dekat ni, pendek. Banding dengan kalau kanta tu nipis, panjang fokus dia tu lebih jauh lah, lebih panjang. Jelas tak ni? Jelas cikgu. Okay. Dan bila dah tahu dua ni, perbezaan ni kena tahulah. Nanti ada soalan akan tanya pula berapakah jarak, okay, jarak antara dua fokus ni. Dia nak tahu antara kanta dengan kanta ni. Dia nak tahu berapa jarak ni nanti aplikasi dia. Okay, jadi awak kena tahulah hot ni tambah hot ni dapat berapa jarak tu. Kayak gila kita tengok. Okay. Kita pindah ke slide ni. Cikgu tak boleh nak buka lah slide, kena buka sekaligus gini. Okay, sebelum kita teruskan, kita kena faham dua alat ni, alat optik ni, mikroskop dengan teleskop, dia menggunakan dua kanta cembung lah. Satu kanta akan jadi kanta objek, satu lagi akan jadi kanta mata. Kalau awak masih ingat masa tingkatan 1 bila guna mikroskop ni kat atas ni, bahagian atas ni kanta apa? Dia ada dua ni, kanta atas se, kanta bawah se. Yang mana satu kanta objek, yang mana satu kanta mata? Atas kanta mata. Ya, kanta mata tu hak kita letak mata tu. Okay? Kanta objek adalah kanta yang awak boleh pusing nak guna kuasa 40, kuasa 10, kuasa 100. Yang boleh pusing-pusing kat bawah tu. Jadi ada dua kanta. Ni yang cikgu kata dia aplikasikan dua kanta. Jadi kena tahu dia guna dua jenis kanta. Kanta tu sama je kanta cembung belaka. Cuma satu akan jadi kanta mata, satu akan jadi kanta objek. Okay, yang mana kanta mata, yang mana kanta objek, yang tu kena pasti nantilah. Okey, kanta objek ialah kanta yang akan menerima cahaya daripada objek. Maksudnya yang kalau mikroskop yang mula-mula zoom dekat objek, spesimen tu. Kita letak spesimen dekat pentas tu kan. Okey, bila awak zoom, yang pertama akan fokus dekat spesimen adalah kanta objek yang ada kuasa banyak yang awak boleh pulah-pulah tu. Paling dekat dengan pentas tu. Okey, kemudian bila dia dah pantulkan baru dia sampai ke kanta mata lah. Kanta mata adalah kanta yang diguna untuk memaparkan imej akhir sebab mata kita yang nak tengok hak yang last tu, hak yang dah jelas, objek yang dah jelas tu bukan tengok objek, sebenarnya tengok imej. Okey. So, kita tengok ni mikroskop beza dengan teleskop. Konsep dulu. Okey, mikroskop diguna untuk apa? Untuk tengok objek seni, objek yang kecil yang tak nampak tengok dengan mata kasar. Yang kecil sangat guna mikroskop. Untuk lihat objek yang jauh. Maksudnya objek tu sangat besar. Kedudukan dia jauh dan saiz dia sangat besar lah. Kita guna konsep yang infinity tu, yang jodoh dok siapa tu. Yang duduk dekat F betul-betul, lepas tu atas dok temu, bawah pun dok temu, tak ada titik silang. Kalau masih ingat lah. Okay, kalau dok ingat, kena ingat juga. Kena ulang balik tengok video yang sebelum ni. Okay, jadi kita kena tengok dulu kegunaan dia. Kemudian, kena tengok apa persamaan antara dua ni. Persamaan dia ada satulah, iaitu kedua-duanya menggunakan kanta cembung sebagai kanta objek dan kanta mata. Maksudnya dua-dua mesti ada kanta objek dengan kanta mata.
Okey, kalau masih ingat cikgu tengah duduk marking kelas PAK, kelas jok siap dah marking, kertas 2. Kelas PAK bila cikgu tengok kertas 2, ada juga rupanya yang tak jawab esei. Esei 12 markah untuk soalan 12 dengan 13, 10 markah untuk soalan nombor 11. Kalau tak jawab, awak hilang dah situ 22 markah. Banyak dah 22 markah. Sayangnya markah hilang gitu je. Padahal jawab rumah. Boleh je nak tengok buku. Walaupun cikgu kata yelah kena jujur, betul lah kena jujur. Tapi rupanya awak terlampau jujur sampai awak tak jawab. Tak jawab langsung soalan. Okay, padahal dekat program Wasilah tu bincang sesa. Soalan 13, soalan reka cipta satu-satu dibagi. Siap dengan jawapan dah. Cikgu anggap awak boleh lah penuhkan jawapan tu. Rupanya tak jawab sebab terlalu jujur sangat. Okay. Dokkan cikgu kata sila tiru jawapan Wasilah. Dokkan nak kata gitu kan. Kejap. Khairina ada tak ni? Khairina ada tak sekarang? Cik sikit kedatangan. Tak memuaskan kedatangan ni. 2 kelas cuma ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas jok tak ada seorang dekat Telegram. Kelas jok duduk mana? Dekat ada dekat GM. Okey, kejap. Nak ambil bukti kedatangan dulu. Kek lagi kena isi borang kedatangan pula cikgu. Cikgu nak isi borang laporan kek lagi. Okey. Mana dah ni? Kenapa cikgu kabur ni? Cikgu kata pasal soalan MPP 2 tu ada yang tak jawab soalan esei. Ada yang jawab sesoalan je. Tapi yang jawab dua-dua, baguslah. Tahniah, bila jawab dua-dua ada peluang untuk dapat markah. Lebih sikit lah. Okey, dan salah satu soalan dalam soalan esei tu, dia minta perbandingan. Okey, cikgu rasa dalam program Wasilah sudah dijelaskanlah cara untuk menjawab soalan perbandingan. Untuk soalan perbandingan, awak mesti, bila dia kata, dia tak tanya, dia tak kata nyatakan perbezaan. Okay, soalan tu tak kata berikan perbezaan, dia kata berikan perbandingan. Jadi kalau kita banding, kita nak buat perbandingan antara dua objek, dua benda, biasanya bukan sahaja perbezaan, dia juga bila perbandingan dia boleh juga jadi nyatakan persamaan dia. Jadi untuk soalan KSSM, bila soalan minta perbandingan, tolong awak tengok markah lah. Kalau markah tu 4, tapi kalau markah 1 buat perbezaan saja. Okay, jangan buat persamaan. Kalau markah 1 buat perbezaan sahaja. Kalau markah tu 4 atau 3, mesti ada persamaan dan perbezaan. Mesti ada. Tak boleh buat perbezaan sahaja. Okey, ingat molek tanda. Tolong take note. Take note molek. Macam juga soalan reka cipta. Soalan reka cipta, bila ada soalan reka cipta, tengok markah dia mesti 3. Markah dia tak ada 1 soalan reka cipta. Dia akan minta awak lukis, dia akan minta awak jelaskan rekaan awak tu kat bawah, jelaskan konsep. Okey, ramai yang buat, dia lukis tapi tak label. Ada yang tak label. Tak label out, memang out tu. Sebab dia dah bagi bahan, senarai bahan dibagi, dia nak tengok awak guna bahan yang dibagi tu. Jadi wajiblah label. Kat mana awak letak bahan yang dibagi tu? 1, lukis gambar dan label. Awak akan dapat 1 markah situ. Mana pun rekaan awak tetap rekaan awak dapatlah 1 markah. Okey? Asalkan jangan menyongsang sudahlah. Orang bagi cuka, awak letak gula. Tu memang tak dapat markah lah. Okey? Yang kedua, bawah tu dapat 2 markah lagi untuk konsep. Ingat konsep. Konsep ni apa? Contoh macam soalan baru ni, dia minta buat satu alat pemadam api kan. Alat pemadam api, apa konsep dia? Konsep dia bukan kita jawab alat pemadam api ringkas. Itu bukan konsep dia. Konsep dia ni maksudnya aplikasi. Macam mana awak nak guna bahan tu sebagai pemadam api. Jadi awak kena khabar bahan yang awak guna tu, soda bikarbonat tu akan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi konsepnya adalah penggunaan gas karbon dioksida sebagai
Itu konsep dia. Lepas tu selagi rekaan reka cipta yang guna PVC dengan botol mineral. Yang tu ramai yang tak boleh jawab tu. Tak boleh jawab konsep terus. Tak ada konsep terus. Okey, sebab apa guna PVC dengan botol mineral? Botol mineral, PVC tu okey lah. Tapi botol mineral biasanya orang buang je. Tohok. Tapi sebab apa soalan tu suruh guna botol mineral? Apa konsep sebenarnya botol mineral tu? Kan kita dah belajar dalam tajuk jejak karbon sebelum ni. Kita nak kurang, sebab apa dia suruh guna botol mineral? Sebab konsep guna ataupun kita semula lah untuk kurangkan sisa pepejal ataupun jejak karbon. Dan konsep tu cikgu tak jumpa lagi setakat ni. 2 kelas cikgu tanda ni, kelas JOT dah habis, kelas PAK hampir separuh baru. Tak jumpa lagi jawapan untuk konsep yang betul. Jadi situ hilanglah 2 markah. Dapat markah untuk gambar je lah, tu pun kalau label. Kalau tak label, tak lah. Jadi cikgu ramalkan untuk soalan reka cipta, dia boleh tanya untuk bahagian teleskop ni. Sebab ada salah satu hasil pembelajaran, awak mesti tahu bina satu teleskop ringkas. Nak guna konsep apa? Konsep aplikasi kanta lah. Kenapa? Guna konsep yang mana dia boleh membesarkan image tu. Okay? Jadi balik pada keterangan tentang mikroskop dengan teleskop ni, perbezaan pula. Tadi sebab setuh ke topik perbandingan tadi sebab ni dah ada persamaan dengan perbezaan ni. Jadi persamaan dia dua-dua mempunyai 2 kanta, iaitu kanta objek dan kanta mata. Itu yang pertama persamaan. Yang kedua, persamaannya kedua-duanya menghasilkan imej akhir yang lebih besar dari objek, imej yang maya dan imej yang songsang. Jadi kalau nak peleras sesa ni, awak nampak macam 3 persamaan ni tak? Tapi ini semua adalah ciri imej. Jadi kalau soalan tu minta persamaan, awak letak satu, nak katalah soalan tu nak 3 persamaan, tapi awak bagi satu objek lebih besar, imej lebih besar daripada objek, imej maya, imej songsang. Okey, ada keadaan yang akan berikan awak 3 markah, tapi ada keadaan yang menyebabkan awak dapat 1 je markah. Okey, kena tengok pada peruntukan markah untuk soalan tu. Jadi kalau ia minta, dia suruh banding beza, pastikan ada persamaan dan perbezaan. Kalau awak bagi 3-3 ni persamaan belaka, awak dapat 1 markah je. Awak takkan dapat 3 markah. Okey? Tu kena jelas. Itu teknik. Sebab tu suruh tengok wasilah. Siapa yang belum tonton wasilah, tonton semula. Okay, dan ada juga video yang cikgu bagi tu hak yang teknik menjawab daripada negeri lain. Tolong tengok balik. Okey, perbezaan. Perbezaan dari segi ketebalan kanta objek dengan panjang fokus. Okey. Dia lagi baru bangun tidur ke baru masuk Baik, ketebalan kanta objek untuk mikroskop, kanta objek lebih tebal dari kanta mata. Ingat kanta objek duduk depan sebelum kanta mata. Okay, hak duduk mula-mula, kalau mikroskop dia hak tebal dulu, baru nipis. Tapi kalau teleskop dia guna yang nipis dulu, baru yang tebal. Okay, jadi yang mana hak yang duduk awal tu, itu adalah kanta objek. Okay, yang mana duduk yang last tu, itu adalah kanta mata. Okay, jadi untuk kena ingatlah untuk mikroskop, kanta objek tebal, kanta mata dia nipis. Untuk teleskop, kanta objek dia nipis, kanta mata dia tebal. Okay. Lepas tu panjang fokus. Sebab tu tadi cikgu tunjuk dulu konsep ni. Panjang fokus ni, bila awak dah tahu yang mana duduk depan, kalau tebal duduk depan, jadi panjang fokus dia lebih pendek lah. Kalau yang nipis, panjang fokus dia lebih panjang. Okay. Jadi untuk perbezaan ni awak boleh bagi teknikal dia, ciri-ciri teknikal macam ni lah untuk perbezaan. Ingat, satu perbezaan mesti dibandingkan dapat 1 markah. Contoh macam ni. Untuk ciri panjang fokus, awak kabur kanta objek untuk mikroskop, panjang fokus kanta objek lebih pendek, manakala untuk teleskop panjang fokus kanta objek lebih panjang. Ini baru dapat 1 markah. 1 perbandingan perbezaan baru dapat 1 markah. Untuk dapatkan 3 markah kena tambah lagi lah. Yang kedua, terangkan tentang ketebalan kanta objek. Kemudian terangkan 1 persamaan. Awak akan dapat 3 markah. 1, 2, 3. Okay. Untuk kegunaan untuk kegunaan ni
bila awak cerita tentang kegunaan, dia tak jadi perbandingan kegunaan. Kegunaan kalau ada soalan tanya dan berikan kegunaan masing-masing, baru kabur kegunaan. Kegunaan tak boleh digunakan sebagai perbandingan. Okey, jelas Baik, mikroskop. Dia akan guna dua keping kanta cembung yang berbeza ketebalan. Ni penting ni untuk faham apa ni cara nak lukis ni. Cikgu sebenarnya nak try ni balik dekat Telegram. Sebab penting tahu step. Kalau tengok gambar sekaligus gini awak dah berapa nampak. Sekejap cikgu stop share screen dulu. Kita share balik untuk nampakkan awak punya screen. Cikgu try. Kalau tak dapat aku tak tahu lah. Terpaksalah korbankan mata di Telegram ni. Share screen. Okay, cikgu try nak. Okay, bila cikgu klik ni gerak tak? Nampak dekat Telegram? Tak. Kerah tak? Kerah tak? Tak. Macam tu. Jadinya macam mana nak buat ni? Ia jadi kerah juga. Tak boleh nak tunjuk flow sesa lah. Kena tengok sekaligus gini. Jadi nampak bolong sikit lah. Tak apa lah. Daripada dok nampak. Okay. Jadi untuk yang ni, untuk aplikasi. Jadi awak kena faham konsep tadi lah. Jika kanta cembung makin tebal, kena tahu bila dia makin tebal, jarak fokus dia makin dekat. Jarak fokus apa? F ni. Penting kena tahu perbezaan antara F ni. Jika kanta cembung makin nipis, jarak fokus dia makin jauh. F dia kau jauh. Jauh dekat tu kita ambil dari mana? Kita dah belajar. Ini ayam. Senyap sikit. Kita dah belajar tajuk jarak masa tingkat tampak kan? Jarak jadi kena tahu jarak antara dua titik lah. Titik dari mana? Dari pusat optik ke F. Dari pusat optik ke F. Okay. Jadi kita kena tahu kalau dia tebal, jarak fokus dia kau dekat. Kalau dia nipis, jarak fokus dia makin jauh. Okay, jadi untuk mikroskop dia akan dua. Dia akan guna dua keping. Tadi dua keping kanta cembung. Kanta yang pertama akan jadi kanta objek, kanta kedua akan jadi kanta mata. Okey, kanta yang kedua akan jadi kanta mata. Jadi konsep untuk lukis rajah sinar sama saja macam cikgu ajar topik 7.1. Okey, langkah pertama kena ingat berdiri tegak. Yang berdiri tegak tu objek warna merah ni. Okey, berdiri tegak, lepas tu pandang depan, langgar tiang ni. Langgar tiang. Okey, guna pembari lah. Okey, ni tahu dah kan langgar tiang. Okey, itu step yang pertama. Dia ada 4 step kan untuk lukis. Jadi untuk lukis nak tahu objek tu duduk. Okey, kena pasti objek dulu. Mesti ada objek. Ni, mesti ada objek dulu. Kalau tak ada objek tak boleh lukis rajah sinar. Jangan lukis hantu raya. Kalau tak ada objek dia jadi hantu raya. Halimunan. Objek tak ada tiba-tiba ada image. Tu penampakan halimunan. Okey. Jadi yang pertama, gariskan dulu daripada kepala objek, garis yang serenjang dengan paksi utama. Garis tu, selari. Serenjang ni gini. Serenjang gini kan? Ni bukan serenjang selari. Garis yang selari dengan paksi utama. Paksi utama mana? Bawah ni. Ni paksi utama. Okey, paksi utama, garisan tu serenjang selari dengan paksi utama. Langgar tiang dulu. Dah langgar tiang, cari fokus. Fokus masalahnya nak ambil fokus mana? Kiri ke kanan? Tengok kanta apa kita guna ni? Kita guna kanta cembung. Jadi kanta cembung, fokus dia mesti cari yang sebelah kanan. Sebab tu dia sambung dengan garisan biru ni. Tengok garisan biru ni Sambung ke fokus sebelah kanan. Lepas tu, daripada kepala objek, lalu melalui pusat optik dan dapatkan titik persilangan. Okey, dapat titik silang, dapatlah image. Ni image. Image yang pertama awak dapat. Okey, sebab patutnya gambar cikgu ni step dia tu bit sesa garisan. Tapi sebab cikgu tak boleh nak slideshow, awak jadi tak nampak, jadi kerah dekat Telegram. Jadi cikgu tunjuk sekaligus je hasil akhir lalu ni. Nampak bolong sikit lah. Okey, jadi yang ni untuk kanta yang pertama, ini adalah objek, ini adalah image.
Jelas untuk kanta yang pertama. Kanta pertama kanta mana? Kanta ni, kanta objek ni. Okey, sekarang dah selesai untuk kanta yang pertama. Kanta pertama duduk mana ni? Duduk sini. Ni kanta objek ni. Duduk dekat pentas tu, pentas mikroskop tu. Okey, kemudian untuk step yang kedua, dia nak pindah ke kanta mata pula ni. Kanta mata hok atas ni. Bila nak pindah ke kanta mata, mesti ada objek kan? Mana objek dia? Objek dia ambil daripada image yang dihasilkan oleh kanta pertama tadi. Okay. Sekarang ni kanta mata untuk kanta yang kedua, kanta mata, objek dia adalah image daripada kanta objek. Ni. Image ni akan jadi objek dia. So sekarang objek dia tegak ke songsang? Objek dia tegak ke songsang? Tegak. Mana tegak? Duk tengok lah tu skrin lah. Objek untuk kanta mata. Objek untuk kanta mata sekarang songsang. Sebab objek untuk kanta mata adalah image bagi kanta objek. Tadi tengok image bagi kanta objek ni songsang. Untuk kanta objek tengok warna dia. Kanta objek warna warna benda warna benda orang panggil kundang kuning hok rolok. Hampir-hampir kuning kundang. Okey, yang ni kanta objek ni yang ni. Nampak tak cikgu coteng ke tak nampak kau cikgu coteng? Nampak tak cikgu coteng ngepen merah? Nampak. Tapi lambat. Oh, dia lambat suara dulu baru nampak gerak contengan Oh. Okey, tak apa. Cikgu conteng slow sikit. Okey. Kanta objek cerita dia yang warna kuning kundang ni. Ni cerita kanta objek. Tadi cerita step yang pertama. Jadi, awak tengok dulu. Ciri kanta objek ni, image dia adalah songsang. Ni image dia, songsang ni. Image dia songsang. Songsang lepas tu terbentuk sebelah kanan. Oleh kerana terbentuk kanan, dia adalah image nyata. Dari segi saiz pula, tengok bandingkan dengan objek asal dia. Objek dia kecil, image dia besar. Jadi kita kata image lebih besar daripada objek. Ini adalah image bagi kanta objek. Image. Tetapi bila kita masuk kanta yang kedua, bila kita masuk cerita hok wanija ni okey. Image daripada kanta objek dah jadi objek bagi kanta mata. Bukan image lagi ni. Ini baru objek. Sebab dia nak pindah ke kanta yang kedua. Okey. Jadi sekarang ni cikgu tanya, objek bagi kanta mata tegak ke songsang? Songsang ke tegak? Image pula. Objek bagi kanta mata. Kanta mata hok wanija ni. Tegak ke songsang? Objek. Cikgu tanya objek ni. Dekat Google Meet tak ada seorang ke jawab? Google Meet? Tegak juga. Tegak pula lagi. Macam mana awak dapat tengok tegak? Ni. Yang cikgu pula ni tegak ke ni? Objek. Cikgu tanya objek sekarang ni. Cikgu tak tanya image. Image tak bincang lagi. Songsang. Siapa yang tak faham lagi? Buat apa cikgu kata songsang? Buat apa ni? Buat apa songsang cikgu? Kita tak faham. Kita nampak tegak je. Sebab apa songsang? Terbalik. Sebab ia terbalik daripada dia duduk di bawah paksi utama. Faham tak? Faham? Okey. Dan dengar molek cikgu sebut istilah. Cikgu tak sebut image. Cikgu sebut objek. Ingat objek. Mari mana objek untuk kanta mata? Dia mari daripada image kanta objek. Kanta objek hok ni tadi. Ini objek bagi kanta objek. Ini image bagi kanta objek. Sekarang bila masuk kanta mata, image kanta objek dah jadi objek bagi kanta mata. Sebab tu cikgu tanya, objek bagi kanta mata tegak ke songsang? Objek bagi kanta mata adalah image bagi kanta objek tadi. Jadi iakah bodoh image untuk kanta objek adalah songsang. So, objek kanta mata kita ambil daripada image kanta objek lah. Songsang lah. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, jangan pening. Jangan pening. Ia mudah je ni. Kalau awak faham molek, ia mudah je.
Okay, dia jadi pening bila awak dah benda satu. Tiba-tiba masuk kelas 7.2 dah. 7.1 awak tak tengok video dan awak tak masuk kelas. Ramai tak masuk kelas ni. Okay. Sedar-sedar masuk kelas 7.2 memang pening lah. Okay. Jadi kena revise balik nanti. Dan sekarang bila dah ada objek, baru kita ambil hukum lukisan Raja Sinar. Daripada objek, oleh kerana dia terbalik, kita kena ambil kepala dia terbalik ke lah. Daripada kepala, sekarang ni dia bukan berdiri tegak, dia tungging tegak. Sebab di image dia songsang. Kena imagine dia sedang berada di alam terbalik, rumah terbalik ni. Kaki duduk atas, kepala duduk bawah. Jadi kaedah dia tetap sama. Daripada kepala dia sambungkan ke paksi kanta, ke tiang lah, langgar tiang. Lepas langgar tiang cari fokus. Fokus belah mana? Kiri ke kanan? Tengok kanta apa? Kanta cembung. Jadi kanta cembung kena cari fokus sebelah kanan. Okey, sambungkan. Lepas tu step yang ketiga daripada kepala sambung ke pusat optik. Ni sama je step ni, cuma dia terbalik sebab hidup bawah. Okey, sambung daripada pusat optik ke daripada kepala ke pusat optik. Jadi kita nak cari jodoh dia, tak jumpa stabuk dekat belah kanan. Jadi ingat bila tak jumpa belah kanan, kena balik gostang ke belakang, sebelah kiri dan dengan garis putus. Panjangkan. Ni teknikal betul ni. Kalau tak faham step 7.1 memang tak boleh buat ni. Okay. Panjangkan dengan garis putus-putus ke belakang, warna purple dengan warna hijau ni, sampailah dia temu titik jodoh dia, titik pertemuan dia. Maka titik silang tu lah kita dapat, ini adalah image bagi kanta mata. Cikgu ulang, ini adalah image bagi kanta mata. Tadi kita dapat image yang pertama bagi kanta objek. Sekarang adalah image bagi kanta mata. So nak bandingkan saiz, jangan banding dengan objek yang kanta objek tu. Jangan banding dengan objek ni. Tak boleh, ni salah. Kita kena bandingkan saiz dengan objek bagi kanta mata lah, iaitu image bagi kanta objek tadi. Okay, so saiz dia lebih besar ke lebih kecil? Saiz dia lebih besar daripada objek. Tegak ke songsang? Tegak. Tegak ke songsang? Tegak. Tadi ini cikgu nak betul molek. Ini kena buka, kena lapangkan fikiran betul-betul Tadi cikgu kata, cikgu tanya tadi objek masa mula-mula yang tanya 2-3 kali awak jawab tegak tu. Ni sekarang ni cikgu tanya image. Tadi cikgu tanya objek. Objek dia tegak ke songsang? Objek dulu. Objek dia tegak ke songsang? Songsang. Songsang. Okey, itu cerita tentang objek. Okey, lepas dah cerita objek, sekarang ni nak cerita image. Image, kita nak cerita dia songsang ke tegak, kita kena tengok objek. Asal dia, objek dia songsang dah. Sekarang bila dapat image, dia songsang ke tegak? Songsang kan? Kalau tengok daripada pandangan sekali tengok ni, nampak songsang kan? Betul tak? Itu ke? Tetapi hukum dia oleh kerana dia sama. Kita ibarat kita pusingkan gambar rajah ni sebabnya objek asal dia memang songsang dah. Jadi dia dapat sama juga songsang. Ia sama. Bila sama ni kita anggap dia tegak lah sebab ia tak berubah daripada hak asal. Bila kita kata songsang ni maksudnya yang normalnya dia tegak, kepala duduk atas. Tapi bila dapat image dia terbalik. Itu baru kita panggil songsang. Dia berubah dah. Tapi sekarang ni objek dia asal dia memang songsang dah. Dan dia dapat songsang juga. Yang ni kita tak panggil songsang. Ini kita panggil tegak. Dia sama. Sebab ikut hukum asal sepatutnya dia duduk terbalik pusing kot enung. Okay, walaupun kita nampak terbalik, kita kena istilahkan dia adalah tegak. Faham tak? Untuk image yang kedua. Ni cerita untuk image yang kedua, bukan cerita image yang pertama Image yang pertama tetap cerita dia songsang. Sebab apa dia songsang? Sebab asal objek dia tegak. Dia dah tak sama dah ni, dua ni. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia? Nampak. Okay. Beza dengan kes kedua, objek asal dia memang dah songsang. Dapat pula image memang songsang juga. Jadi dia sama. Sama ni kita kata tegak jugalah. Sebab dia tak berubah. Songsang ni maksudnya dia dah
pusing daripada hok objek asal. Ni sekarang ni dia dok pusing pun sama, tak, dia kepala duk bawah, ni kepala duk bawah juga. Jadi istilahnya kita tak ambil songsang kita ambil istilahnya tegak. Ni kena kemah betul-betul ni. Takut hilang satu markah. Dan image maya atau nyata, tengok kedudukan sebelah kiri atau sebelah kanan. Sekarang ni duduk belah mana? Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Jadi image-nya adalah Maya. maya. Hak ni mudah je. Cuma hak yang cikgu bimbang sangat ni, bab image tegak dengan image songsang ni. Cikgu takut sangat. Awak salah jawab, hilang satu markah. Okey. Sekarang boleh faham tak? Boleh faham ke tak? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang cikgu nak buat rumusan sikit lah pasal pembentukan image akhir oleh mikroskop. Okey, sifat kanta, kita mula daripada bawah, kanta objek. Ni kanta objek ni sifat dia adalah dia guna kanta objek yang gemuk. Hak gemuk tu kanta objek, jadi fokus dia dekat dengan paksi utama. Okey, jadi panjang fokus dia kecil, pendek. Yang atas ni dia guna kanta nipis, jadi panjang fokus dia akan jadi lebih panjang lah. Okey. Istilah FE, FO ni dia nak bezakan antara fokus bagi kanta objek dengan kanta kanta mata. E untuk eye sebenarnya. Focus for eye. O untuk apa? Object. English. Perkataan tu dalam bahasa Inggeris. E untuk eye. FE tu focus for eye lah untuk kanta mata. FO tu focus for object. Okay. Jadi hak tu tadi revision dia mudah je. Kita kata yang gemuk, kanta yang gemuk, yang tebal, fokus dia pendek. Kanta yang nipis, okay, yang kurus, fokus dia panjang. Itu je rumusan dia, mudah je. Okay, next. Apa hasil dia? Bila kita nampak, kita tengok ameba contohnya mikroorganisma yang memang mustahil tengok dengan mata kasar, kita akan nampak ni, yang image akhir ni. Image akhir ni kita akan nampak hak ni. Ni, boleh dibesarkan dan awak nampak jelas. Sebab apa? Dia telah pun dibesarkan oleh kanta mata. Okay. Kemudian aplikasi kuasa pembesaran. Awak tahu ada macam-macam jenis mikroskop. Kalau yang kat sekolah kita, kuasa kanta cuma ada 3. Kuasa 4, kuasa 10, kuasa 40. Paling kengeng sekali kita guna mikroskop cahaya kat sekolah. Tapi yang kalau saintis yang guna untuk saintis COVID-19 ni, takkanlah dia guna mikroskop cahaya macam kat sekolah kita. Dia guna mikroskop elektron lah yang jauh lebih canggih, jauh lebih mahal daripada hak sekolah kita tu. Jadi ada kuasa-kuasa pembesaran yang lebih dahsyat lah. Ada kuasa 5 kali tu, kengeng 5 kali tu. Sehingga kuasa 100 kali. Masalahnya ada matematik di sini. Akan ada soalan tanya tentang kuasa pembesaran mikroskop. Macam mana kita nak dapatkan kuasa pembesaran mikroskop? Okey, jadi sebab itulah kita diajar tentang 2 kanta tadi tu. Ada kanta mata dan ada kanta objek. Jadi untuk kira kuasa pembesaran, kita wajib tahu kuasa pembesaran kanta mata dengan kuasa pembesaran kanta objek. Okey, kita kena darabkan 2 nilai ni. Baru kita dapat kuasa pembesaran mikroskop. Contohnya, contoh soalan ni, soalan cikgu rasa ada dalam buku teks ni. Okey, gambar foto menunjukkan sebuah mikroskop dengan kanta mata, dia akan bagilah kanta mata tu kuasa pembesaran berapa? 4 kali dia kata. Kemudian kanta objek kuasa pembesaran 40 kali. Jadi soalannya hitungkan kuasa pembesaran mikroskop. Ikut formula tadi, ni sekali lagi cikgu nak sentuh berkaitan dengan MPP 2. Bila ada soalan, awak tengok soalan pengiraan, awak tengok markah dia. Kalau markah 2, awak beri jawapan sahaja, mustahil awak akan dapat 2 markah. Okay. Soalan tu kemarin lagi bagi formula. Macam soalan kira BMI baru ni. Soalan kemarin lagi bagi formula, siap bagi dah. Dia bagi siap-siap ada formula. BMI sama dengan jisim dalam kilogram bahagi tinggi kuasa 2. Tiba-tiba kedebok dapat jawapan 2.7 saja. Tak ada pun tunjuk jalan pengiraan. Awak rasa awak dapat 2 markah ke buat gitu? Mustahil. Mustahil dapat 2 markah. Tak ada lah orang nak bagi kita markah banyak kalau kerja mudah sangat. Okay, maksud apa kalau 2 markah? Dia bagi formula bagai awak kena tunjuk jalan kira. Tunjuk jalan kira. Macam mana nak tunjuk jalan kira? Saling balik formula dia tu dan masukkan nilai dalam formula dulu. Jangan tunjuk jawapan selalu.
Okay, masukkan nilai dalam formula, lepas tu buat step matematik dia. Okay, langkah pertama, langkah kedua, baru dapat jawapan. Macam hak ni juga, kalau dia bagi macam ni, kena tunjuk jalan kira lah. Kuasa pembesaran kanta objek kena darab dengan kuasa pembesaran kanta mata. Jadi kanta mata tadi dia dah bagi kuasa 4 kali. Darab je lah, 4 darab 40. Okay, dapatlah jumlah kuasa pembesaran mikroskop ialah 40 darab 4 tadi dapat 160 kali. Kali dia tak ada cm ke meter ke, tak ada. Macam baru ni juga. Untuk unit bagi BMI dia bukan kilogram per meter padu, per meter persegi, tak. BMI nombor saja. 20 ke 30 ke 21 ke, nombor je. Beza pula dengan isi padu gas. Kalau isi padu gas ramai pula hak tinggal unitnya baru ni. Hak yang BMI you pergi letak unit kilogram per meter persegi. Pelik-pelik betul lah awak ni. Okay. Jadi kena ingatlah tu. Kena tahu. Okay, dah habis mikroskop. Kuasa pembesaran mikroskop pun dah. Sekarang kita nak masuk teleskop. Kau apa dah sekarang? 10. 1 jam dah. Siapa yang habis data, nanti bolehlah tengok ulangan balik. Cikgu fahamlah kalau awak terkeluar. Tapi jangan sengaja pula tubik. Sebab ni konsep dan cikgu nak perhabis untuk tajuk bab 7 ni. Sebab kita nak kejar untuk berhabis silibus dulu, baru boleh cover balik tajuk-tajuk tingkatan 4 dan bincang ulang kaji. Kita baru je tahu awak akan sambung sampai Mac. Tapi inilah persekolahan awak tak ada dah lepas ni, awak dah naik dah tingkatan 5 S10 ke benda ke, awak nak ambil SPM dah. Jadi korbankanlah sikit masa. Okey. Teleskop dia guna 2 keping kanta juga, iaitu kanta cembung dengan kanta cekung yang berbeza ketebalan. Tadi mikroskop gemuk depan, kurus belakang. Sekarang untuk teleskop dia akan guna terbalik. Kurus dulu baru gemuk. Ni. Kurus dulu baru gemuk. Okay. Jadi kalau hak kurus panjang fokus dia lebih jauh lah. Hak gemuk pula panjang fokus dia lebih dekat. Okay. Yang ni konsep yang perlu diketahui. Okay. Ni untuk teleskop. Oleh kerana kita nak tengok objek tu jauh sangat. Contohnya bulan, bintang, nak tengok objek yang jauh, maka dia akan ambil hukum yang infinity tu. Kalau dah ingat kena balik buku teks, tengok hukum yang objek di infinity tu. Jadi bila objek di infinity, dia akan lalu melalui fokus. Okay? Jadi hukum untuk lalu melalui fokus, dia mesti garis lurus. Dia tak bengkok selagi tak jumpa dengan paksi kanta. Ni, cikgu besarkan ni, boleh nampak tak? Boleh nampak tak cikgu besar ni? Ke tak gerak-gerak kat Telegram? Nampak. Okay, nampak cikgu besar Ke kecil lagi? Cikgu zoom dah ni. Nampak. Okay, jadi apa yang pula tahu, hukum untuk mana-mana sinar yang lalu ikut fokus, tak kira fokus sebelum ke fokus kiri atau fokus kanan, dia mesti akan tetap lurus. Dia ikut garis lurus. Sampailah dia jumpa kanta pusat paksi kanta ni. Barulah dia akan, bila dia jumpa paksi kanta, automatik dia akan selari dengan paksi utama. Dia akan corner macam ni. Okay, itu memang hukum dia dah. Okay, tak boleh buat apa dah, memang formula dia gitu. Okay, kemudian satu lagi, dia akan ada 2 kan cahaya daripada kepala dia dengan kaki dia. Sebab nak dapat ni, maknanya objek di sebelah sini ni sangat jauh dan infinity sangat besar lah maksudnya. Bayangkan bulan, bintang jauh, dah lah jauh, besar pula tu. Okay, dan jarak dia adalah kita panggil objek di infinity lah. Okay, satu lagi garisan, dia duduk daripada objek tu, dia akan lalu ikut pusat optik. Okay, jadi ada 2 garisan ni. Satu dia akan lalu kat fokus, satu lagi dia akan lalu dekat pusat optik. Jadi yang lalu dekat pusat optik, dia dok corner leper. Dia akan terus sahaja, garis tu lurus. Tetap lurus, tak pergi corner mana-mana. Okay, yang lalu ikut fokus, dia akan lurus dulu dan dia akan corner ikut paksi utama, selari dengan paksi utama lepas dia jumpa paksi kanta. Lepas hilang tiang, dia akan ikut paksi utama. Okey, jadi bila dia dah langgar tiang, dia ikut paksi utama, barulah kita akan dapat image pada titik silang ni.
Kita akan dapat image pada titik silang. Jadi ini adalah image bagi kanta objek. Ingat dia guna kanta gemuk dulu kan? Jadi kanta kuruh. Dia guna kanta kuruh dulu. Kanta kurus kena ingat fokus dia lebih jauh. Okey, kanta yang gemuk fokus dia lebih dekat. Jadi image yang pertama macam tadi juga dia akan jadi objek bagi kanta mata. Okey, dia akan jadi objek bagi kanta mata. Jadi hukum untuk lukis yang bahagian kanta mata tu kena guna hukum yang normal, yang biasa, yang bukan hukum infinity Yang normal maksudnya macam biasalah, daripada objek, kepala, langgar tiang. Walaupun dia dalam keadaan terbalik, kita tetap anggap dia sama saja seperti duduk kat atas. Okey, kemudian dah langgar tiang, cari fokus sebelah kanan. Lepas tu dah jumpa fokus sebelah kanan, daripada kepala langgar pusat optik pula. Lepas tu barulah cari di mana titik persilangan. Okey, oleh kerana dia adalah bersifat infinity, dia tak ada titik persilangan, tapi kita kena ingat hukum yang fokus objek berada di F tu, dia ada tapi infinity, jadi dia berada di sebelah kiri. Okey, hukumnya mengatakan bahawa objek di sebelah kiri, kita faham dah lah maya. Dan tegak. Sebab apa tegak? Dia tetap duduk sebelah sini kat bawah. Sama dengan objek asal dia tadi. Walaupun objek asal tu songsang. Okay. Image-nya sama ikut objek asal, songsang juga. Jadi kita kata image-nya tegak. Dan of course dia dibesarkan. Okay. Image-nya lebih besar daripada objek. Okay. Kita tengok contoh penggunaan ni bila nak tengok cerak bulan. Okay. Nak cerak bulan lah. Bulan yang jauh dicerap dengan konsep yang kita bincangkan tadi, dan ini adalah image akhir yang kita dapat tengok bulan melalui teleskop. Okey. Yang ni cikgu tunjuk cara nak lukis Raja Sinar untuk soalan ni. Okey. So kena ada dua kanta lah. Dua kanta. Satu kanta nipis sebab ini adalah teleskop. Kalau mikroskop terbalik. Kanta tebal duduk depan. Ni kanta nipis duduk depan. Kemudian kanta tebal duduk belakang. Sebab ini adalah kanta mata. Jadi sama macam tadilah. Kanta yang depan kanta objek, kanta belakang ialah kanta mata. Okey, jadi untuk teleskop dia mula dengan objek yang terlalu jauh, infinity, kena ikut hukum infinity. Daripada objek yang jauh tu dia akan langgar fokus dulu. Langgar fokus sebelah kiri sebab dia mari daripada kiri. Langgar fokus sebelah kiri, langgar tiang, lepas tu corner leper ikut paksi utama. Paksi utama tu kalau masih ingat watak dia adalah watak ayah. Okay? Ikut ayah. Lepas tu paksi kanta ni ingat kalau masih ingat cikgu khabar itu ni watak emak ni. Sebab nanti titik silang ni akan bentuk pusat optik dia kat tengah O. Okay. Jadi ulang balik daripada fokus, langgar tiang tu langgar emak dulu. Lepas tu baru ikut ayah. Okay, ikut ayah. Kemudian daripada infinity lagi, jumpa dengan mak ayah. Okay, tadi berkenalan baru dengan mak, lepas tu berkenalan dengan ayah. Sekarang jumpa mak ayah, nak masuk Minang kan. Okay, lepas tu barulah jumpa titik silang. Barulah boleh jumpa jodoh. Okay, dapat image. Image bagi siapa? Image bagi kanta objek. Okay, so image-nya adalah sebab objek dia besar sangat, jadi image-nya dapat kecil. Okay, image-nya lebih kecil daripada objek. Songsang, sebab apa songsang? Sebab asalnya tegak. Dia duduk atas ni. Tegak, dapat image kat bawah. Jadi kita panggil songsang lah sebab dah berubah daripada objek asal tu. Kemudian image-nya nyata. Kenapa nyata? Sebab duduk sebelah kanan. Kenapa kita kata belah kanan? Sebab kita fokus pada kanta objek. Kanta duduk situ. Okay, objek berada di kanan kanta. Okay, next. Bila dah sampai kat sini, kita nak masuk untuk kanta mata pula. Okay, sekarang image daripada kanta objek dah terbentuk tadi, dia akan menjadi objek bagi kanta mata pula. Sekarang ni ini adalah objek. Objek ni cikgu tanya lagi sekali, tegak ke songsang ni? Objek. Tegak. Tegak, okay. Objek ni adalah tegak. Tegak pula. Objek ni songsang. Objek dia songsang. Balik ni kan, bawah ni kan. Tapi bila kita tengok image nanti, image dia kita panggil tegak sebab dia sama dengan objek. Okay. Soalan tak akan tanya objek
takkan tanya objek tegak ke songsang. Soalan takkan tanya objek. Soalan akan tanya image. Tapi cikgu tanya awak objek ni sebab cikgu nak awak sedarlah kat mana cikgu fokus sekarang ni. Takut jadi macam tadi. Awak fokus pada benda lain. Jadi kaedah dia sama macam sebelum ni, daripada kepala objek, pandang depan, langgar tiang. Dah langgar tiang, step yang kedua cari fokus. Okey, buat garisan dan pastikan ada anak panah arah cahaya. Ni semua tak ada anak panah ni, kena ada anak panah anak panah ni ke kanan belaka. Okey. Kemudian ni pun anak panah ke kanan. Okey, kemudian daripada kepala objek langgar fokus. Langgar pusat optik. Langgar pusat optik ni buat apa? Dia nak pergi Minang lah, jumpa mak ayah. Okey, lepas tu tengok belah kanan ada tak pertemuan. Kalau tak ada, sambung ke belakang dengan garis putus-putus. Jadi kena hafal lah, hak ni memang kena sambung ke belakang. Dua-dua tu. Mikroskop dengan teleskop dua-dua kena sambung ke belakang. Okey, tapi tak jumpa juga. Okey, tak jumpa juga bukan bermaksud tak ada. Ada tapi infinity. Okey, ada infinity. Dia terbentuk di sebelah kiri ni lah. Jadi, cirinya automatik kita kena ambil hukum yang objek berada di F, iaitu image lebih besar dari objek. Image adalah tegak. Kenapa tegak? Sebab ia terbentuk di bawah ni sama dengan objek. Objek terbentuk di bawah sama di bawah. Kita anggap dia tegak lah. Sebab kalau kita pusing, dia akan jadi seolah-olah duduk atas belakang dua-dua. Okey? Dan image-nya adalah maya kerana ia terbentuk di sebelah kiri. Ada soalan tak setakat ni untuk teleskop? Sebelum cikgu ambil contoh soalan. Faham tak ni? Baik, Cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, next. Contoh soalan Contoh soalan pembentukan image akhir oleh teleskop. Ini pun soalan ada dalam buku teks rasanya ni. Okey. Soalan akan tanya, tadi kalau mikroskop dia akan tanya kuasa pembesaran mikroskop. Sekarang ni pembentukan image akhir oleh teleskop, jarak pemisah. Berapa jarak pemisah antara kanta objek dengan kanta mata apabila teleskop X berada dalam keadaan pelarasan normal. Pelarasan normal maksudnya tak guna kuasa pembesaran lah. Tapi kita anggap kita tak besar lah. Kita tengok sekali tu nampak lalu, tapi kena tahu jarak pemisah. Jarak pemisah nak ambil mana? Kita kena tahu panjang fokus kanta. Kanta ada berapa? Ada dua kan? Satu kanta mata, satu kanta objek. Jadi tambahkan sahaja. Tadi kena darab. Untuk mikroskop kena darab untuk kuasa pembesaran. Untuk teleskop, kalau dia tanya jarak. Ingat jarak dah payah kali-kali dah. Jarak tambah sahaja. Nak tambah apa? Tambah F dia tadi. Kan ada dua kanta. Kanta pertama ada satu F daripada pusat optik ke O. Sebenarnya ia kira jarak ni. Jarak pemisah tu adalah jarak ni. Total jarak ni bermaksud satu F yang untuk objek, satu F untuk kanta mata. Jadi FO tambah FE. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, kalau cikgu bagi situasi kat sini, FO dia adalah FE dia adalah 5, berapa dia punya jarak pemisah? 10 cm, 5 cm. Berapa jarak pemisah ni? 10 tambah 5. Jadi dapat 15. Ya. Okey, jadi untuk soalan ni sebab dia bagi tahu dah, FO ialah 30. FE ialah 5. Okey, FE hak mana? Kanta mata. E ingat I. O objek. Okey. FO ialah 30, FE ialah 5, jadi tambah je 2 ni. Ingat untuk dapat 2 markah mesti tunjuk step tambah ni. Kalau awak terus tulis 35 jawapan, awak dapat 1 markah. Silap-silap kosong markah. Kalau skema tu rigid, hilang markah walaupun tulis 35. Apa lagi kalau awak tulis 35 saja, tak tulis cm. Lagilah confirm kosong markah. Okay, cm, unit semua tu kena ada. Okey, dah habis. Sekarang ni kita nak tengok aplikasi pula. Okey, untuk peralatan optik selain daripada yang cikgu sebut tadi tu, ada beberapa lagi contoh penggunaan kanta yang kita tahu secara umum lah. Okey, secara umum spek mata.
Spek mata bahasa buku dia apa? Takkan nak tulis spek mata dalam jawapan. Cermin mata. Okey, jadi guna dia untuk tolong bagi nampak lah hok mana rabun. Okey. Untuk rabun dekat guna kanta cembung. Untuk rabun jauh guna kanta cekung. Okey, kemudian LCD. Biasa tengok cikgu guna dalam kelas LCD. Dia guna kanta cembung untuk besarkan gambar, besarkan image. Okey. Jadi dia guna fungsi kalau besar ni lebih kurang sama macam mikroskop tadilah. Cuma untuk LCD dia tak guna dua kanta lah, dia guna satu je kanta. Okey, kemudian telefon. Telefon kita semua ada kamera belakang ni. Okey. Jadi kamera dalam kanta cembung diguna tapi dia taklah guna macam saiz kanta pembesar tu. Okey, bapak kanta cembung dalam telefon kita tu dia guna kanta yang ringan dan kecil dan kualiti dia pun lagi tinggi lah. Lagi mahal kualiti dia kamera tu sebenarnya kita bayar telefon mahal ni sebenarnya kita bayar kamera je. Telefon sama je belaka. Aplikasi hak tambahan tu pun sama. Aplikasi software tu sama je tapi hak mahal sebenarnya duduk pada kamera. Hak tu ada berapa part kamera depan, belakang, kiri, kanan. Hak ada se-kamera je murah sikit. Okey, kemudian kamera yang guna kombinasi kanta cembung dan cekung. Ada dua-dua dalam ni contohnya. Kamera hot canggih-canggih sekarang ni lah, DSLR ke, okay, hot canggih, hot boleh bokeh, dok bokeh semua tu lah. Okay, kemudian ada aplikasi kanta cembung, ni okey sekali, nak besar tengok dalam makmal je, nak besar, masa kecil-kecil pun ada hadiah kan. Ada hadiah yang beli kotak kalang tu ada, tak tahulah awak zaman ni ada ke tak, beli kotak kalang ada satu kanta pembesar dalam dia. Dan juga selain daripada tu ada juga yang guna untuk apa benda ni? Kenal tak benda apa ni? Siapa tahu kan? CCTV. Okay, pun guna kanta juga. Okay, banyak lagi lah. Kalau kat hospital banyak lagi yang guna kanta-kanta ni. Macam-macam peseng ada. Okay, soalan. Contoh ni soalan dalam buku teks lah. Nyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta pembesar. Ni biasanya satu markah je ni. Kalau gini. Jawab salah satu lah. Dia boleh jawab 3 option jawapan. Imej dibesarkan, imej tegak, imej maya. Tapi nak satu sahaja. Okay. Contoh soalan dan contoh jawapan ni. Ni contoh soalan untuk kira jarak pemisah. Macam tadi ya. Soalan tadi je sama. Sama je exactly soalan tadi 30 tambah 5 dapat 35. Okey, jadi itu saja untuk teori. Kita habis 10.30 jadi kita ada sikit lagi masa untuk bincangkan bincangkan soalan muka surat 31. Okey, soalan muka surat 31. Kejap cikgu nak tukar dekat dekat sekejap cikgu nak tukar dekat GM sekejap. Okey, kalau ada dengar bunyi-bunyi pelik-pelik belakang tu abaikan je Ayang ada, bunyi ngetuk ada. Tak maaf lah. Dengar tak bunyi belakang? Dengar kejap. Share. Okey, dekat GM nampak nombor 3 soalan muka surat 31. Nampak. Okey, dekat GM dekat Telegram nampak belakang? Dah, nampak. Okey, jadi kita nak jawab soalan ni. Jawab lagi Jawab lagi? Jawab dah. Jawab dah. Okey, kalau jawab dah mesti dah ada jawapan lah. Baik, langkah pertama nak lengkapkan raja sinar untuk dapat 2 markah. Ambil pembaris. Ada pensel yang tajam. Langkah pertama buat apa? Langgar apa dulu? Langgar tiang. Langgar tiang. Langgar tiang dulu. Tapi jangan pastikan langgar tiang dengan selari dengan paksi utama. Jangan langgar tiang juga tapi sengit gini. Ni memang dok dapat markah. Dia langgar tiang kena selari dengan paksi utama. Okay, paksi utama dia tu kena ambil sebagai panduan. Okay, langgar tiang dulu. Lepas tu langgar apa? Fokus mana? Kanan kiri? Kanan. Kanan sebab kanta cembung. Okey, kanan. Sambung. Lepas tu dapat tak? Nak panah jangan lupa.
Okey, sambung. Lepas tu anak panah kanan. Okey, lepas tu lukislah image. Tak ada image, tak dapat 2 markah ni. Pastikan 90 darjah, tegak. Okey, tegak 90 darjah. Lukis image. Kepala kat mana? Kepala kat mana? Bawah. Kat bawah, okey. Jadi sekarang ni nyatakan 2 ciri image yang terbentuk. Sini dapat dah 2 markah kalau ada belaka ni. Ada apa? Yang pertama garisan langgar tiang, yang kedua garisan langgar fokus dan yang ketiga gambar image. Okey, dapat 2 markah situ. Nyatakan 2 ciri image yang terbentuk. Nyata. Nyata, Songsang. lagi? Ha? Songsang. Nyata, songsang. Satu lagi kalau nak letak size. Size image. Size image dibesarkan. Lebih besar daripada Objek. objek. Okey, bagus. Kalau faham, alhamdulillah. Gambar yang diambil menggunakan telefon pintar dengan 4 kamera lebih cantik. Kenapa? Berikan alasan. Soalan kebat Satu markah je. Tapi cikgu rasa susah nak jawab ni soalan ni Kenapa gambar yang diambil oleh kamera yang ada, telefon yang ada 4 kamera lebih cantik? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab dengan betul cikgu nak bagi hadiah hari ni. Pat, siapa boleh jawab ni? Lebih banyak. Tak dengar? Apa dia? Lebih banyak kanta. Lebih banyak kanta? Dok, bukan sebab lebih banyak kanta. Image lebih jelas. Yelah, kenapa lebih jelas? Sebab dia kata lebih cantik tadi, kenapa lebih jelas? Sebab Dia kena bagi jawapan hot fix. Bagi fakta. Dia tak boleh khabar sebab dia lebih cantik, sebab dia lebih jelas. Tahu dah lebih jelas tapi kenapa? Sebab apa jadi jelas tu? Dia cahaya je cikgu. Cahaya? Tak. Dah. Ada dalam buku teks, ada diterangkan dalam buku teks. Beza antara kamera yang kanta, dia guna kanta tu tengok pada fokus dia tu. Kan kita bincang tentang fokus tadi. Bila guna kamera yang ada banyak kamera dia punya kawasan fokus lebih luas. Sebab dia ada banyak kamera. Bila ada banyak kamera, awak kena faham tadilah macam tadi. Nak ambil, nak tengok bintang yang jauh ataupun bulan yang jauh guna teleskop. Kalau tengok dengan mata kita biasa je, mata kita ni dah ada kanta dah dalam mata kita ni. Cukup tak? Cukup tak dengan mata kita saja nak tengok bulan? Tak. Tak cukup. Sebab apa kita guna teleskop? Sebab dalam teleskop tu ada 2 lagi kanta dalam tu yang boleh bantu kita untuk tengok dengan lebih baik, dengan lebih jelas. Kenapa lebih jelas? Untuk perbetulkan ataupun tambah baikkan kawasan fokus tu. Lagi luas. Okay? Sebab tu kita nampak dia lagi jelas. Okay, jadi soalan ni cikgu rasa sangat susah nak jawab ni. Okay? Kemudian soalan esei. Soalan esei. Dapat 10 markah. Kita nak berabi 10.5, jadi kita dah lah jawab soalan ni selagi. Cikgu nak sentuh sikit bahagian teknik untuk menjawab soalan esei. Ramai yang tak erti buat pernyataan masalah. Pernyataan masalah ni ramai tak boleh buat. Bila sebut pernyataan masalah, dia mestilah berbentuk soalan. Dia tak boleh berbentuk pernyataan. Untuk soalan ni, cuba cari pernyataan masalah dia. Cuba fikir sekejap. Awak boleh fikir ni dalam tengok skrin ni, boleh fikir sekejap je. Tengok gambar, lepas tu tengok pernyataan soalan. Dia kata kanta cembung boleh nyalakan api bila dedah pada cahaya matahari, tapi kanta cekung tak boleh. Jadi apa masalah dalam cerita ni?
Apa masalah? Kena bentuk soalan lah. Kena buat soalan. Boleh tak kalau cikgu bagi jawapan kanta cembung dapat menyalakan api? Boleh tak? Katalah cikgu beri jawapan hok ni, kanta cembung dapat menyalakan api. Adakah itu soalan? Dok. Dok, confirm bukan penyataan masalah. Penyataan masalah ni dia mesti ada soalan, tanda soal mesti ada. Wajib, tak boleh tinggal tanda soal. Jadi nak tulis apa? Buatkan satu persoalan di situ. Apa persoalannya? Apakah kanta yang dapat menyalakan api? Boleh? Boleh. Kanta manakah yang dapat menyalakan api? Boleh dapat satu markah. Ataupun awak tanya situ bagaimanakah cara untuk membakar kertas, sebab dia nak nyalakan api tu nak bakar kertas kan tu? Ya tak? Ke nak bakar meja? Ya. Ada kertas atas meja tu, bagaimanakah kertas boleh dibakar menggunakan kanta? Apa sahaja soalan lah yang berkaitan dengan gambar tu yang boleh nak tanya macam mana nak hasilkan kebakaran tu, api tu. Macam mana nak suruh kertas tu terbakar. Okey, jadi jawapan dia mestilah berbentuk soalan. Okey, apakah yang menyebabkan kertas terbakar? Bagaimanakah kertas boleh dibakar? Boleh membakar kertas. Kata manakah yang boleh menyalakan api? Semua tu boleh berlaku. Asalkan ada pernyataan soalan. Okey. Kemudian hipotesis. Ingat, bila hipotesis dia bukan soalan dah. Dia adalah ramalan. Ramalan kita. Kan tadi ada dua kanta cembung dengan kanta cekung. So ramalan awak mana yang boleh menyalakan api? Kata cembung. Kata cembung. Jadi tak nak tulis kanta cembung gitu untuk hipotesis, penulisan hipotesis nak dapat satu markah. Jika kata cembung digunakan maka kertas terbakar. Okey, boleh? Jika kanta cembung digunakan maka kertas boleh dibakar ataupun nyalaan api akan terhasil. Okey, kejap. Sebelum kita pergi ke soalan C tu nanti dia dah kena guna perancangan eksperimen. Sebelum kita pergi ke soalan C, cikgu nak tanya, kenapa kan dia ada dua kanta ni, kanta cembung dengan kanta cekung. Kenapa hok boleh terbakar tu awak ramalkan kanta cembung? Sebab apa? Sebab cahaya tertumpu pada satu tempat. Okey. Kalau masih ingat masa tingkatan 1, cikgu pernah buat eksperimen ni dengan kelas hok cikgu ajar. Siapa cikgu yang cikgu ajar kita pergi tengah padang tu, lepas tu kita buat api dengan kanta pembesar tu? Ada tak? Siapa daripada kelas ni yang pernah bersama dengan cikgu buat eksperimen tu? Ada tak? Ada ke tak? Tak ada seorang? Cikgu rasa cikgu ajar awak masa tingkatan 1. Ada ni yang cikgu ajar masa tingkatan 1 ni. Cikgu guna kanta pembesar, lepas tu ambil selah kertas, kita letak bawah cahaya matahari sampai dia terbakar betul-betul. Dan bila dia nak terbakar tu sebenarnya dia bukan terbakar macam kita letak dalam api besar. Dia akan mula daripada satu titik. Dok Cahaya awak boleh teras di kat rumah, ambil kanta pembesar dan awak cuba try. Okay, dia akan mula dengan satu titik. Satu titik tu sebenarnya adalah fokus dia. Fokus yang ditumpu cahaya daripada matahari tu dia akan tumpukan ke satu titik. Beza dengan kalau kanta cekung, dia akan capah. Jadi kalau capah sampai bila-bila pun tak akan terbakar sebab dia tak menumpu. Dia tak menumpu, tak kumpul tenaga pada satu titik. Dia nak terbakar ni dia akan kumpul tenaga pada satu titik sehingga maksima tenaga haba tu sampailah dia terbakar. Sebab itulah kanta cembung boleh membakar. Sebab dia bersifat kanta penumpu. Konsep tu kena pegang sebab mungkin awak akan ditanya kenapa. Okey, jadi hipotesis dah dapat. Kemudian soalan C. Berdasarkan penyataan eksperimen, soalan ni 10 markah, sini ada 8 markah lagi. Berdasarkan soalan penyataan yang diberi, reka satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan kanta cembung, kanta cekung, kertas putih, pembaris, pensel. Okey, agak-agak eksperimen ni ada kaitan tak dengan gambar kat atas ni? Ada kaitan tak dengan gambar kat atas tu?
Tak. Dia ada kaitan konsep tapi bukan konsep hok yang macam gambar atas tu. Bukan konsep exactly. Dia konsep sama, konsep penumpu, kanta pencapah tapi kena tengok bahan dia bagi ni, dia bagi berapa jenis kanta ni? Berapa jenis kanta? Berapa jenis kanta dibagi? Dua. Dan ada bahan lain yang dibagi iaitu kertas putih, pembaris, pensel dan plat 3 celah. Plat 3 celah ni berapa? Hok ingat tak? Masa tingkatan 4 kalau awak ada buatlah dengan Cikgu Syaidah ataupun dengan cikgu, kotak cahaya tu, kotak sinar tu. Ingat tak? Kotak sinar kita letak depan dia ada satu papan warna hitam yang ada lubang, ada celah. Ada yang ada secelah, ada yang ada 3 celah. Dia macam keping, satu plastik sekeping kerah tapi ada terbelah tengah. Ingat tak? Tak ingat? Ke tak buat? Kalau kelas Pak Jok jangan kata tak buat. Cikgu rekeh kepala. Cikgu buat dah dengan kelas awak ni. Yang kita cari sinar tu. Sinar cahaya tu. Ataupun masa tingkatan 1 kita cari, kita guna kotak sinar tu untuk buat nak lukis sinar pantulan. Kotak cahaya tu yang ada depan dia slot-slot tu warna hitam tu. Okey, jadi pastikan, cikgu cakap seorang kerik-kerik dah ni rasa ni. Tak ada respon. Ada lagi. Jadi pastikan semua alat yang dibagi ada dalam prosedur. Kalau tak erti nak buat dalam prosedur dalam bentuk ayat, pastikan dalam lukisan. Kan dalam wasilah dah bagi tahu, dalam lukisan tu mesti ada semua bahan yang dibagi. Radas dan bahan yang dibagi mesti ada. Okey, yang pertama, tujuan eksperimen dulu. Apa sebenarnya tujuan eksperimen ni? Untuk mengkaji. Untuk kaji apa? Dia bagi kanta ada berapa? 2. Jadi untuk mengkaji, ingat bila nak buat tujuan, dia kena kaitkan dengan pemboleh ubah manipulasi dengan hasil dia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dia lebih kurang macam hipotesis. Okey, lebih kurang macam hipotesis. Tadi awak kata hipotesis, jika kanta cembung digunakan, maka kertas akan terbakar kan? Betul tak? Betul cikgu. Tapi untuk untuk bahagian yang mengeksperimen ni tak boleh guna kertas terbakar dah. Tak boleh rujuk situasi atas tu. Sebab sekarang ni kita bukan nak bakar kertas dalam eksperimen C ni. Awak tengok ada apa? Ada pensel, ada pembaris, ada kertas putih. Bila ada pembaris, dia kan nak terbakar kok. Maksudnya awak kena lukis. Lukis apa? Mestilah awak nak tengok rajah sinar. Betul tak? Bila nak tengok rajah sinar, awak mestilah nak tengok apa pada rajah sinar tu. Mesti ada objek, mesti ada image. Jadi, apa tujuan eksperimen ni? Kita nak kaji hubungan antara jenis kanta. Sebab dia bagi pemboleh ubah manipulasi dia ada 2. Kanta cembung dan kanta cekung. Jadi kita nak kaitkan antara jenis kanta ni, automatik jenis kanta jadi pemboleh ubah manipulasi dia lah. Antara jenis kanta dengan hasil akhir dia apa? Dengan sinar cahaya. Sebab apa kaitkan dengan sinar cahaya? Sebab konsep diambil konsep kat atas tadi. Kenapa kanta cembung tu boleh bakar? Kan tadi cikgu terang dah. Dia boleh bakar sebab konsep kanta dia adalah kanta penumpu. Manakala kanta cekung adalah kanta pencapah. Jadi konsep tu yang diambil. Bukan situasi tu yang diambil konsep tu yang diambil. Jadi kita kena kaitkan tujuan eksperimen ni untuk mengkaji hubungan di antara jenis kanta dengan sinar, jenis sinar yang dihasilkan. Jenis sinar tu merujuk kepada tadi 2 tadi tu. Sinar yang mencapah. Okey? Dengan sinar. Nak kaitkan antara jenis kanta dengan jenis sinar yang dihasilkan. Okey, jadi kena mak molek ni.
Dapat 1 markah situ. Lepas tu mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah kena tulis molek-molek dalam jawapan. Okey, selagi. Nak pun ingat sebab sementara cikgu ingat ni lah. Ada juga kelas awak ni, kertas 2, hukum dia kena jawab dalam kertas soalan. Bukan saling balik, jawab dalam kertas kajang, bukan. Ruang menjawab untuk bahagian esei pun dah ada di belakang kertas 2 tu. Sepatutnya tak perlu kertas tambahan kecuali kalau betul-betul tak cukup ruang. Okey, tulisan awak besar sangat, tak muat, baru sambung. Tapi bukan ambil kertas kajang 5 nala, jawab daripada soalan 1 sampai soalan 13 atas kertas kajang. Itu totally salah. Awak tak akan dapat markah sebab dia mesti jawab pada kertas soalan. Ada calon daripada kalangan awak ni yang saling dalam kertas kajang. Padahal kertas kajang tu diberi untuk subjek lain. Sekaligus dalam plastik tu baru ni. Ia bahan pergi jawab kertas sains pula dalam kertas kajang tu. Berjela-jela. Okey. Tu satu peringatan. Okey. Patutnya jawab semua dalam kertas soalan. Kemudian untuk mengenal pasti pemboleh ubah, kena tulis balik nombor soalan C2. Tulis balik nombor soalan. Lepas tu tulis pemboleh ubah apa. Jangan main bahas gambar jawapan lalu. Cikgu tak tahu awak maksudkan tu pemboleh ubah apa. Okey, tulis dulu pemboleh ubah manipulasi contohnya. Manipulasi. Baru letak jawapan. Jangan main letak jawapan lalu. Tu memang menjerat. Rugi masa je jawab soalan tapi jawapan tak dapat markah. Okey. Pemboleh ubah manipulasi dia tadi cikgu dah bagi tahu apa dia? Jenis kanta. Ya, jenis kanta. Ingat parameter mesti ada. Kanta tu adalah jawapan. Tapi parameter tu kena ada depan. Dia tak boleh seketul jawapan saja. Okey, P bergerak balas dia. Yang bergerak balas tadi cikgu sebut dah. Jenis Ya. sinar. Jenis Sinar. sinar yang terhasil. Jenis sinar terhasil. Okey, ataupun jenis sinar cahaya. Pemboleh ubah malar. Malar dia apa yang sama dua-dua ni? Dia mesti datang daripada satu sumber je cahaya tu. Okey, jadi sumber itulah yang sama. Mesti datang daripada kotak sinar kan? Jadi pemboleh ubah dimalarkan adalah sumber cahaya. Bila ada plug 3 celah ni maksudnya ada kotak sinar lah. Kotak sinar lah tu. Okey, ni mana-mana 2 dapatlah 2 markah. Tadi dapat dah atas tu 2 markah, ni lagi 2 markah. Lepas tu prosedur atau kaedah. Macam mana nak buat? Jadi cikgu nasihatkan sentiasa lukis. Kalau tengok soalan MPP2, sayang benar awak nak melukis. Memang tak ada, hampir kata tak ada yang melukis. Ada seorang 2 gitu je yang melukis. Jadi untuk bayangkan eksperimen ni awak dah dapat prosedur at least 2-3 markah lukis gambar. Mesti ada kotak sinar lah. Label. Bukan lukis saja. Lukis dan label. Kotak sinar. Lepas tu mesti ada celah lah sini. Celah tu maksudnya kepingan yang ada lubang tadi tu. Labelkan. Okay, plat 3 celah. 3 celah. Bila 3 celah maksudnya dia ada 3 lubang ni. Dia ada 3 lubang dekat sini. Okay, dia ada 3 lubang. 1, 2, 3. Bila ada 3 lubang maksudnya nanti cahaya akan terbit kot 3-3 ni. Kita nak tengok bentuk cahaya yang keluar tu. Okay, sama ada mencapah ataupun menumpu. Okay, bila ada cahaya tu ada pula kanta sebab dia bagi kanta. 1, kanta cembung. Lepas tu barulah awak lukis hasil dia. Kalau kanta cembung, sifat dia menumpu. Jadi buat 1 titik, lepas tu mesti ada kertas putih. Apa tujuan kertas putih? Bukan untuk bakar dah ni, eksperimen ni. Untuk tengok sinar cahaya tu. Okay, jadi dia akan menumpu gini. Jadi anak panah jangan lupa. Ini kes yang pertama, baru 1 kanta. Lepas tu nanti dalam prosedur awak boleh ulang semula langkah bila awak dah terangkan 1, 2, 3 tu ulang semula dengan menggunakan kanta cekung. Okay, langkah berapa. Kalau tak, awak lukis je 1 lagi, lukis pula kanta cekung. Okay, kotak sinar. Okay, lepas tu ada celah 3, celah tu kecil je sebenarnya. Okay, lepas tu ada, ni kena adalah paksi kanta. Yang ni dia akan jadi, menumpu. Tengah ni straight je. Okay, ini screen. Okay, dapat gitu. Jadi macam mana nak dapat 4 markah untuk prosedur? Yang pertama, kalau awak dah lukis, senang je cerita dia. Sediakan
radas seperti rajah di atas, di sebelah. Ataupun labelkan rajah 1, 2. Sediakan radas ataupun susun radas seperti rajah di sebelah. Bila awak dah label belaka, satu ayat ni awak dapat 2 markah dah. Okey, bila dah siap, yang kedua, katalah awak lukis satu je, kanta cembung. Yang kedua, awak tulis ulang semula menggunakan kanta cekung. Kalau dok lukis 2, kalau lukis 2 dapat dah situ 2 atau 3 markah. Okey, ulang semula langkah 1 menggunakan kanta cekung kalau dok lukis. Kalau dok lukis gambar kanta cekung. Okey, yang ketiga, perhatikan apa? Apa yang kita nak perhatikan? Jenis sinar lah. Okey, perhatikan jenis sinar yang terhasil pada skrin. Dan yang keempat, ukur jarak antara kanta dengan kertas putih sebab kita nak ukur dia punya fokus kan. Okey. Lepas tu yang ke last kali mesti ada keputusan direkodkan di dalam jadual sebab nanti ada penjadualan data. Dapat 4 markah dekat prosedur penjadualan data. Ni selagi cikgu nak cerita. Ramai yang tak faham ni. Penjadualan data mesti ada pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Okay, jadi manipulasi tadi apa? Jenis kanta. Ya, jenis kanta. Dan bila khabar penjadualan data, jadual. Jadual mesti ada jadual yang lengkap lah. Jangan jadual tu awak buat gini je. Dalang ni tak ada garisan pun. Buat gitu je. Ataupun ada hak malah lagi buat gini. Dia buat T saja. Apa dia tulis? Jenis kanta. Lepas tu sini tulis pembiasan ataupun sinar. Sinar cahaya. Okey, ni yang orang panggil jadual tak? Sebelah kanan ni. T gitu je. Orang panggil jadual tak tu? Dok. Cikgu nak tanya. Orang panggil jadual tak ni? Dok. Dok. Confirm tak dapat markah. Biarlah jawapan betul pun tak dapat. Dok akan dapat markah. Jadual dia mesti sempurna. Mesti kotak dia tu lukis penuh tutup. Syarat dia yang pertama lukis kotak yang lengkap. Yang kedua syarat dia kalau dia ada ukuran wajib ada unit. Okay, wajib ada unit. Kalau tak ada, awak tak payahlah. Kalau macam ni, jenis cahaya kan, jenis sinar, ia mencapah dengan memfokus je. Jadi yang ni tak perlulah unit. Tak payahlah cm sebab kita tak perlukan yang tu. Cuma kat sini kena ada ni cembung, cekung. Okey, cikgu nak tanya, dekat kawasan ni jawapan ni perlu ke letak? Tak perlu. Tak perlu. Dah buat apa dalam MPP2 letak belaka jawapan? Semua rata-rata cikgu tengok hampir semua ada 2-3 orang je yang betul-betul faham. Okay, jadi kat sini tinggalkan kosong sebab ini adalah perancangan eksperimen. Awak tak buat eksperimen ni masa awak tengah periksa. Awak tak buat eksperimen ni masa tengah periksa. Ini cuma perancangan eksperimen. Jadi keputusan tak ada lagi. Tak perlu buat keputusan. Awak cuma merancang sahaja. Dapatlah 1 markas ini kalau awak buat ikut apa yang dikehendaki. Okay. Jadi itu saja. Habis dah. 10.37. Habis dah. Ada soalan tak? Cikgu nak ambil kedatangan sekejap. Untuk kejap ambil kedatangan dekat Telegram dulu sekali. Sekejap sebelum kita end. Okey, jadi itu sajalah untuk hari ni. Kalau tak ada soalan, cikgu nak stop sini lah. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, so surah Al-As kita berhenti kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Karina ada tak Karina? Dah atur lagi jawapan cikgu cikgu tunggu. Ngaji hari ni. Karina. Oh Karina, dia ke tak?